kurang selesa sikit lah sebab dalam nota yang saya bagi tu ada benda-benda yang awak kena isi, maksudnya macam ada contoh-contoh soalan tu yang saya tunjuk kat sini, awak kena tulis kat situ untuk awak rujuk. Okay. So hari ni kita nak tengok tajuk baru, chapter 2, permutation and combination. Ini benda ni benda pertama kali yang awak belajar. Awak tak belajar masa form 4, form 5 dulu, tak pernah lagi. Kalau macam data description yang kita belajar baru ni, ada jugalah sikit-sikit yang awak dah belajar sebelum ni. Tapi untuk yang ni first time. Okay, kita tengok dulu apa itu permutation and combination. Okay, sebelum tu saya nak cerita dulu apa yang awak akan belajar dalam tajuk ni. Okay. So, pertama, determine the permutation of n objects taking n objects. Okay, permutation ni maksud lain dia adalah susunan. Cara kita nak menyusun ataupun cara kita nak mengambil objek tersebut. Macam mana kita nak susun dia. Okay. Maksud kat sini kita menentukan permutation, susunan of n objects. N tu maksudnya bilangan objek lah. Berapa? Kalau 3 objects taking n objects. Maksudnya kita nak susun 3-3 sekali. Kita ada 3 benda, kita nak susun ke 3-3 sekali. Macam mana cara kita nak susun? Cara kita nak duduk di tengah ke, nak duduk tepi ke? Itu maksud dia. Okay, B, determine the permutation of n objects taking r objects each time. Maksudnya pula kita ada 3 benda contohnya, tapi kita tak nak susun 3-3 tu, kita nak ambil 2-2-2 je. Macam mana kita nak gabungkan daripada 3 tu membentuk susunan 2-2-2-2. Okay. Kemudian kita ada determine the permutation of n objects in a circle. Macam mana kita nak susun objek tersebut duduk dalam keadaan bulatan. Okay, determine the permutation of objects with condition. Kita nak susun objek itu mengikut syarat. Ada syarat tertentu dia kata. Okay, orang ni kena duduk tepi je. Maksudnya. Orang ni mesti nak duduk tengah je. Itu maksudnya ada syarat lah. Okay. Determine the combination of n different objects taking r object each time. Ini sama jugalah macam atas, cuma kat sini melibatkan combination. Okay. Nanti dia ada beza antara permutation dan combination ni. Jadi jangan confuse ya, tajuk ni nanti awak akan keliru nak tentukan ini adalah permutation ke combination, susunan ke gabungan. Okay. Permutation maksudnya kita menyusun, combination maksudnya kita gabung, kita combine. Nanti saya ceritalah beza tu. Okay. Application of rules ni saya tak nak ceritalah benda ni. Saya nak terus pergi kepada permutation lah. Okay. Saya nak tanya secara mudah lah. Kalau kata awak ada 2 orang, ada dua pelajar. Pelajar A, pelajar B. Awak nak susun dia. Berapa cara awak boleh susun dia? Kalau 2 orang je. 2. 2 je kan? Maksudnya mula-mula A, B, B, A. Yes, A, B, B, A. So ada 2 cara. Kalau objek yang senang, ada bilangan yang mudah macam 2 je. A, kita B kan. So cara kita nak susun dia boleh jadi A kat kiri, B dekat kanan. Satu cara lagi mungkin B dekat kiri, A dekat kanan. So number of permutation atau bilangan susunan dia adalah 2. Okay. Number of permutation is equal to 2. Ini kalau misalnya bilangan yang mudah 2 je, senang kita nak tentukan bilangan susunan dia. Kalau lebih daripada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, kita nak senaraikan macam ni, kita nak listkan A, B, B, A, mungkin sukar sikit lah, banyak sebab banyak yang kita akan listkan cara susunan tu. Okay, jadi di sini, kalau katalah kita bagi 3 pun sebenarnya senang lagi kalau kita nak susun 5, 6, 7. Okay, boleh tak you bagi tahu apakah possible ways yang kita boleh susun 5, 6, 7 tu? 5, 7. 7, 6, 5. Okay. 6, 7, 5. Saya tulis ya. Tadi lu kata 5, 6, 7 lagi. 6, 7, 5 lagi. 7, 6, 5. 7, 6, 5. Lagi 6, 5, 7. 6, 5, 7. Ada lagi tak? 7, 5, 6. 7, 5, 6. Lagi?
Tu je. Tu je. 1, 2, 3, 4, 5. 5 je. Sekejap. Ada lagi tak? 576. 5, 7, 6. Okay, kalau kita nak list macam ni, kadang-kadang kita ada benda yang tertinggal tau. Okay, ni betul lah ni. Kita ada 6 ni. Kadang-kadang kita ada tertinggal. Jadi jumlah susunan dia, number of permutation dia adalah 6. Okay, kalau saya nak suruh you buat list down macam ni, saya suka you buat macam ni. Kita start dengan number 5 dulu. 5, 6, kita mula dengan nombor kecil lah. Lepas 5, kita ada number 6 and then 7. Lepas tu 5 lagi. Kita habiskan untuk 5 dulu. Starting 5. 5. Okay. After 6, kita ada nombor lain. 7 kan? 7. Lepas tu 6. Lepas tu nak start dengan 5 dah tak ada lagi dah kan? Tak ada. Okay. Kita start dengan nombor 6 pula. 6. Lepas 6. Mula kecil dulu. Nombor kecil apa? 5. 5. 5. 7. 6. 7. 7. 5. 5. Lepas tu kita dah habis 6, kita start dengan 7 pula. 7. Okay, 5. 5. 6. 6. 7. 6. 6. 5. Baru kita dapat complete. Okay, kalau kita ikut tu, tertib dia tu. Okay, so kita akan dapat 6. Okay, ni yang saya listkan lah. Tadi. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ini adalah number of ways ataupun number of permutation. 6 ways. 6 cara. Okay, ini melalui kita melist down cara tu. Okay, cara yang lagi satu adalah menggunakan formula. Okay, tapi kita ada 5 keadaan kalau kita nak menggunakan formula. Okay, the number of permutation of arranging n different objects taken n at a time without repetition is given as, macam yang tadi tu, kita ada 3 nombor, 5, 6, 7. N different object n different object tu maksudnya 5, 6, 7 tadi lah. 3 nombor yang berbeza taken n at a time. Maksud taken n at a time tu maksudnya kita ambil 3 sekali, kita susun pada masa yang sama without repetition. Maksudnya apa maksud without repetition tu? Apa without repetition? Repeat. Tidak ulang. Berulang. Dia tak ulang. Nampak kan tadi kita guna 5, 6, 7, kita tak buat pun 5, 5, 5. Kita tak buat 6, 6, 6 ataupun 7, 7, 7. Kalau kita tak nak yang tu berulang. Okay. Nombor tu mesti berbeza. Without repetition tu maksudnya tak boleh sama. Is given as, okay, dia ada formula. Ini formula dia. And ada tanda seru ni kan? Pernah jumpa tak sebelum-sebelum ni tanda seru ni? Kalau masa maths awak belajar masa KBSM dulu, ada pernah jumpa tak simbol ni? Tak pernah. Tak pernah. Okey. Simbol ni kita panggil dia sebagai factorial. Kalau awak cek dalam kalkulator, awak nampak tak ada simbol factorial tu? Cuba cari. Kalau dalam kalkulator tu kan, simbol tu dia akan duduk dekat atas X minus 1 tu. Kalau siapa guna kalkulator ni lah. Sekejap saya tunjuk kalkulator lain. Ada yang dekat logik tu. Yes, dekat logik tu. Okay, dia ada tanda soal, tanda seru kat situ. Maksudnya, kalau awak nak tekan n factorial, kata n tu nombor kan. Kita tekan 3, tekan nombor 3, tekan dekat logik tu. Nak ambil menu logik tu, you kena tekan apa? Ini kalkulator. Shift. Tekan shift. Mana on saya punya kalkulator ni. Saya punya dah stuck nak. Mana saya punya mouse? Okay, mana saya punya mouse ni dah hilang pula. Okay, tekan on. Mana on saya ni? Ni off. Okay. Contohnya kita nak tekan nanti sekejap lagi saya tunjuk cara tekan kita isi dulu. So n ni merujuk kepada number of object. Tadi kita menggunakan 3 kan. Contohnya kita ambil 5, 6, 7. Maksudnya kita ada n dia 3. Okay. Dan kita nak susun semua ketiga-tiga sekali. Jadi ini number of object dia. Number of object.
Ini bilangan yang kita nak susun tu berapa. Kalau semua sekali N lah. Number taken. Okay, nombor yang kita ambil untuk susun. Okay, jadi dia akan jadi 3. N tolak N ni sebenarnya kosong bawah ni dah terus betul kosong dah. Jadi kita akan tulis 3 factorial per kosong factorial. Okay, macam mana cara nak tekan kalkulator? Okay, pergi kat kalkulator tu. Tekan 3. Tekan shift logik tu. Kalau boleh semua try. Saya nak buka saya punya kalkulator tadi. Mana kalkulator saya tadi? Okay. Tekan 3. Tekan shift dekat factorial tu. Nampak tak kalkulator saya ni? Dapat 6. Dekat skrin ni keluar tak? Saya ada tunjuk kalkulator ni. Tak ada. Tak ada Okay, sekejap saya share screen. Tak ada cikgu. Tak ada Okay, ini kan saya harap nampaklah kalkulator ni sebab dia kecil sikit. 3, tekan 3. Sekali lagi saya mula balik. Tekan 3. Tekan shift. Tekan dekat logik tu, atas X tu. Awak dah tekan belum? Keluar tak awak punya dekat kalkulator tu? Tekan 3, tekan shift. Dia akan keluar 3 tanda seru ni. Lepas tu per. Nak tekan bahagi boleh. Tekan bahagilah. Tekan bahagi. 0 factorial. Tekan 0. Tekan shift lagi. Tekan dekat X minus 1 tu. Awak dapat berapa? Dapat apa? Dah try belum? 6. Cikgu tu bagi ke cikgu? Bahagi. Ni 6, per ni maksud bahagi. Ya betul 6. Yang tanda seru tu, macam tanda seru tu. 6 Maksud cikgu. tanda seru. Okey, nanti saya cerita ya apa maksud tanda seru tu. Awak dapat dah tekan kalkulator belum? Dapat tak 6? Cikgu tekan kat ni cikgu. Apa tu? Tanda seru tu lah. Kan tadi saya cakap dekat atas logik tu. Dekat X tu yang ada kotak logik tu. Okey. Okey, sekali lagi saya ulang. 3 shift dekat X minus 1 tu. Dia keluar tu. Siapa yang tak tahu je nak tekan, tak berjaya tekan tanda seru tu? Amel aku. Dia tak fokus. Itu dah, orang lain semua boleh buat. Dia seorang dia tertinggal ni. Bukan cikgu. Kalkulator saya habis bateri cikgu. Sebab bateri tak ada salah saya lah tu. Bateri tu salah kalkulator awak lah macam tu. Okey, bahagi dengan kosong shift factorial. Kau dapat balik 6 jawapan dia. Okey. Ini kalau kata kita nak menggunakan formula ni ya. Kalau soalan tu minta kita menggunakan formula ini. Satu cara yang lagi mudah, awak tak payah tekan ada factorial tu bagai. Okey, kejap saya tunjuk Saya nak bagi tahu tadi. Apa maksud factorial kan? Tadi ada yang tanya kan, apa itu factorial tu? Saya stop sharing sekejap. Saya pergi kepada slide saya balik. Okey. Baik, okey. Factorial ni maksud dia, kalau kita nampak saja ada simbol factorial tu. Okey, maksudnya ialah dia adalah merupakan darab 3 darab dengan nombor kurang daripada 3 iaitu 2. Darab kurang daripada 2, 1. Maksudnya dia stop 1. Maksudnya hasil darab nombor sebelum dia sehingga dapat 1. Contoh lain, kalau katakan saya buat 4 factorial. 4 factorial ni maksud dia ialah 4 darab 3 darab 2 darab 1. Itu maksud dia. Okey, kalau kata kita tak nak tekan kalkulator 3 factorial tu kan, awak nak kembangkan dia sebenarnya boleh tulis 3 darab 2 darab 1. Okey. Kosong factorial pula, dia adalah nilai dia 1. Untuk kosong factorial tu dia special sikit. Kita tak boleh bentukkan macam ni, tapi kita kena tahu nilai dia adalah 1. So kalau 3 darab 2 darab 1 dapat 6. 6 bagi 1 akan dapat 6. Dia akan dapat nilai yang sama. Jadi kalau orang tanya factorial tu apa dia, awak boleh jawab dah. Oh, factorial tu sebenarnya adalah pendaraban nombor tersebut dengan nombor-nombor yang kurang daripada dia. Tolak 1, tolak 1. Okey.
Kalau 10 faktorial bermaksud 10 darab 9, darab 8, darab 7, darab 6, darab 5, darab 4, darab 3, darab 2, darab 1. Itu dia punya hasil kembangan dia. Jadi maksudnya kat sini, saya padam sekejap. Maksud di sini kalau kata diberi sahaja bilangan, diberi saja berapa bilangan objek yang kita nak susun tu, sama ada langkah pertama awak listkan macam tadi yang kita buat tadi, kita listkan dia punya objek tu berapa kali susun kan, berapa banyak bentuk yang kita boleh susun. Cara kedua ialah kita menggunakan rumus ini yang saya bagi ni. Ini yang saya bagi ni. Cara yang seterusnya yang lagi mudah adalah awak tekan kalkulator guna yang ini. Ini saya cerangkan tadi yang n factorial tu maksud dia apa. Awak tekan yang ni. Guna kalkulator tekan ini saja. Siapa beritahu saya dekat kalkulator tu, kat mana nak cari ini NPN ni? Siapa nampak? Dia dekat mana duduknya NPN tu? Dia nampak macam NPN lah, tapi sebenarnya kalau dekat kalkulator tu dia tak tulis pun betul-betul NPN tu. Darab. Ya, dekat menu darab tu. Dia tulis apa kat situ? NPR. Ya, guna NPR tu. Dekat kalkulator dia akan tulis NPR. Okay. Jadi cara nak tekan dia, kalau katakan kita nak mencari number of Tulis apa dia tu? apa dia? Tekan yang ni. Tulis apa? NP. R. Oh, Dia okey. jumpa tak? Dia dekat simbol darab tu. Dekat kita punya kalkulator tu ada simbol darab macam tu. Atas dia tu NPR. Cara tekan dia, sebabkan kita ada n objek, lepas tu kita nak susun ke n tu ketiga-tiga sekali. Contoh 3 lah kita ambil 5, 6, 7 tadi. Kita ada 3 objek. Kita nak P tu stand for permutation permutation, kita nak susun dia 3-3 sekali. So kita akan tulis 3P3. Cuba tekan kalkulator. Cara nak tekan dia, awak tekan 3. Waktu awak nak ambil menu P tadi tu, awak pergi shift balik semula. Pergi shift, pergi dekat NPR tu, dekat simbol darab Dapat tu. 6 cikgu. Ya, awak akan dapat 6 juga. Okay, itu lagi mudah sebenarnya kalau awak guna NPN tu. Yes. Okay, so itu cara ketiga lah. Dia ada 3 cara. List the object ataupun the possible permutation lah yang you boleh buat. Okay, nombor 2, guna formula yang ini. N factorial per N tolak N factorial tu. Dan yang ketiga, awak guna formula NPN tu. NPR lah sebenarnya kalau dalam kalkulator tu. Mana-mana boleh. Okay. Jadi kalau kata kalkulator rosak, awak kena list lah. Kalau kata NPN punya menu awak tak boleh nak pakai, awak guna yang inilah. Ataupun kalau dalam soalan dia minta guna cara ni, awak gunalah cara ni. Kalau dia tak cakap apa-apa, awak gunalah yang paling mudah, guna cara yang NPN tu. Okay. So far boleh follow tak? Kita nak mencari susunan. Yang NPN tu kalkulator ada ke? Ada? Oh, dekat tanda darab tu. Awak punya kalkulator sama tak macam kita yang saya ni, Casio ni? Sama jenis. Kalau sama dekat Casio tu bermaksud dia dekat simbol darab tu. Nampak tak ada NPR. simbol? Yes, kita guna NPR. Cikgu kena shift lah. Tekan shift masa kita nak ambil P tu. So 3 shift tekan. P, shift darab. Shift darab aja. 3 lagi. Ya. 6. Dapat kan? Okay. Dapat 6. Yes. So kita kalau kata kita ada 5 objek, kita nak susun 5 sekali. Maksud objek kita ada 5. So boleh tak kita dapatkan nilai dia, berapakah kemungkinan susunan yang kita boleh buat? Cuba tekan. Kalau misalnya kita ada 5 objek, 5 benda, contohnya A, B, C, D, E. Yang kita ada 5 huruf A, B, C, D, E. Ada berapa cara kita boleh susun A, B, C, D, E tu? Cuba tekan menggunakan P. Cara pantas. 120 ke? Sekejap, saya pun tak tekan lagi. 5 shift
120. Maksudnya banyak kan, beratus-ratus. Kalau you nak guna kaedah list tu, berapa lama awak nak kena listkan sampai 120 cara tu? Banyak kan? Kalau setakat 3 objek tadi tak ada masalah, kita boleh susun sampai 6 cara saja. Kalau Cikgu. lebih daripada, ya. Contoh kalau objek tu ada 7, jadi 7p7 lah. Ya, betul. Ikut berapa bilangan objek dia. Kalau yang 5 tadi, yang 7 tadi kita nak susun, jenuh juga tu. Kalau macam contohnya A, B, C, D tu. E. Ni dah dapat 1. Lepas tu nak susun lagi A, B. Lepas tu nanti C, E, D. Sampai 120. Apa dapat D, A, B, D. Saya pun dah tersekat-sekat nak susun dah. Sampai habis. Sampai 120. Jadi tak mungkin awak nak guna kaedah susun kan untuk dapatkan berapa bilangan cara. Jadi itu sebabnya kita ada formula permutation ni, guna yang ni je. Sama ada guna kalkulator, NPN ataupun nak guna je N factorial per N tolak N factorial sama dengan N factorial. Itu pun boleh mana-mana lah. Okay, so ini formula. Okay, tadi tu kita susun, kita ada N objek, kita susun ke NN sekali. Semua sekali kita susun. Okay, case yang seterusnya ni, the number of permutation of arranging N different objects. Kita ada N bilangan objek. Taken, ini sama ke tadi? Oh ini contoh tadilah. Saya guna contoh yang depan tadi. Okay, so kita akan dapat 6 lah. Ini kita dah bincang Okay, kita pergi yang ni. Yang kedua ni. The number of permutation of N different objects taken R at the time as given as, maksudnya kita ada N objek tapi kita tak nak susun NN tu, kita nak sebahagian saja. Contohlah kita guna yang 5, 6, 7 tadi. Kita ada 3 N dia 3. Tapi susunan yang kita nak buat, kita nak ambil 2 je. Gabungan 2 huruf je, 2 nombor je. Jadi macam contohnya R-nya 2 lah. Jadi kalau kita buat susunan, kalau kita guna kaedah list, kita boleh list macam mana? 5 dengan 6 kan. Lepas tu 5 dengan 7. Lepas tu dah habis 5, kita ambil 6 pula. Gabungkan 6 dengan 5. Bukan gabung susun 6 dengan 5. Lepas tu kita susun pula 6 dengan 7. Ni kaedah ni kalau kita list. Lepas tu dah habis 6, kita ambil 7 pula. 7 dengan 5, 7 dengan 7. Dah habis dah kan? Ni je yang ada kan? Ada lagi tak susunan lain yang kita boleh buat? Senyap ni follow ke tak dengar cakap saya? Dengar tak? Dengar lah. Dengar. Okay, so ada 6 jugalah ni. Kalau menggunakan 2 pun ada 6. Okay, jadi untuk case yang kalau misalnya kita ada N benda, kita tak nak susun semua, kita ambil sebahagian saja. Formula dia sama macam tadi. Okay, masa ni lah kita akan menggunakan R. Kenapa dalam kalkulator kita menggunakan R? Sebab dia ambil secara umum bahawa R tu boleh jadi sama dengan N, R tu boleh jadi tak sama dengan N. Jadi that's why dia ambil huruf R. Kalau dalam kalkulator, dia tak tulis NPN sebab nanti kalau dia guna NPN, orang buat anggapan hanya untuk guna N dengan bilangan susunan dengan bilangan objek dia kena sama je. Dia tak semestinya kena sama. Dia boleh jadi R tu tak sama dengan bilangan asal. Okay, kalau kita nak menggunakan kalkulator, guna yang ini. Kalau kita nak menggunakan formula yang panjang faktorial tadi, dia jadi macam ni. N faktorial, N tolak R. Okay, maksudnya, kalau kata kita ambil soalan yang ni tadi, 3 faktorial bahagi dengan 3 tolak 2. Kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat 3 faktorial bahagi dengan 3 tolak 2 dapat 1. Cuba awak tekan kalkulator 3 faktorial bahagi 1 faktorial dapat apa? Awak akan dapat, kita list dapat 6. Jadi kalau kita tekan kalkulator 3 faktorial bahagi dengan 1 faktorial. 6 je ke? 6 juga kan? Jadi betul lah dia ada 6 permutation. 6 susunan. Kalau kita menggunakan dua gabungan susunan 2 nombor daripada 3. Okay? Sama ada nak terus tekan. Okay, kalau kita terus tekan, cuba tekan pula terus dari kalkulator. Kita tekan 3P2.
Dapat tak terus jawapan dia 6? Dapat. Dapat. Okey, jadi kat sini kalau setakat nombor sikit-sikit ni kita boleh guna 3 cara. Sama ada kita nak list ataupun kita nak guna formula n factorial per n tolak r factorial ataupun nak terus tekan kalkulator guna NPR. Mana-mana je boleh guna. Okey, jadi sekejap saya padam. Jadi kesimpulannya kalau katakan kita ada berapa bilangan benda, kita nak susun sebahagian saja, kita gunalah rumus ini. Okey, ini contohnya. The arrangement of two numbers from a set of numbers 5, 6, 7, 8. Boleh tak awak cuba cari berapakah bilangan susunannya sekiranya kita nak susun 2 je. Tapi daripada bilangan asalnya ada berapa tu? 5, 6, 7, 8. Berapa objek keseluruhannya asal? 4. 4. Jadi n dia 4 Ingat yang asal tu n. So bilangan asal dia 4. Bilangan yang kita nak susun tu kita nak ambil 2 je. Gabung susunan 2, 2, 2, 2 je. So agak-agak awak berapa awak punya jawapan awak dapat? Berapa bilangan susunan? Yang ni terpulang. Awak nak list ke? Saya tak nak bagi tahu awak sama ada nak guna cara apa. Terpulanglah awak nak buat cara mana. Janji saya nak dapatkan bilangan susunannya. Awak dapat berapa? 12. 12. Awak guna cara apa tu Pasar? NPR. Guna NPR. Okey, yang lain dapat dah? Okey, maksudnya N dia dapat, N dia 3, sorry N dia 4 N 4. R dia nanti awak akan ambil 2. Okey. So saya dah salah ni sebenarnya 4 Ambil pula. Cikgu. Ya. Cikgu. Ya. N tu bilangan yang dia bagi kan? Bilangan sebenar objek tu, bilangan asal dia. Kalau 6 ada ke? R tu bilangan banyak mana yang kita susun daripada asal tu. Macam yang ni dia kata the arrangement of two numbers. Dia nak susun 2 nombor. Daripada yang 12. asal dia 4. Okay. So kalau tekan kalkulator akan dapat, ni jangan tengok saya lah saya dah salah ni. Saya tekan ambil 3 pula. So 4, ni kalau nak guna formula awak akan buat 4 faktorial. 4 tolak 2 faktorial, dia akan jadi 4 faktorial per 2 faktorial. Kalau tekan kalkulator terus, 4p2, 12 12. 12. Okey, dapat 12. Ada 12 susunan sahaja. Okey, so akan dapatlah jawapan dia 12. Maksudnya ini menggunakan, ini kalau siapa guna kalkulator terus lagi cepatlah dapat terus 12. Ini kalau masuk formula dia lambat sikit lah, awak nak kena permudahkan dulu and then baru tekan kalkulator dapat 12. Kalau siapa rajin lagi, kita boleh listkan dia. Kalau list maksudnya 5 dengan 6, 5 dengan 7, 5 dengan 8. Okey, lepas dah habis 5 kita ambil 6. 6, 5, 6, 6 tak boleh dia tak boleh repeat. 6, 7. 6, 7, 6, 8. Lepas tu habis 6 kita ambil 7 pula. 7, 5, 7, 6, 7, 8. Lepas tu 8, 5, 8, 6, 8, 7. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 cara. Okay, ini cara kita nak senaraikan. Ini masih boleh lagi lah kalau nak list kan. Masih mampu lagi sebab dia tak banyak sangat. Okay, ini guna formula, guna kalkulator. Yang ini guna formula rumus. Okay, so setakat ni faham tak bagaimana cara kita nak mencari numbers of permutation, bilangan susunan? Faham juga. Okay, faham ya? Okay, so dapat 12 tadi. Tadi saya dah salah yang atas ni. So, kita pergi kepada bentuk seterusnya. Bukan bentuk lah, soalan. Cuba awak jawab soalan ni. Okey, sekarang boleh tak awak pergi, siapa yang ada telefon ke apa ke, awak masuk yang ni? Masuk class point kejap boleh? Tekan Apa class tu? point, masuk class point. Masuk kelas mana? Tekan class point dekat awak
dekat Google tu, masuk tekan plus point. Lepas tu nanti sekejap saya buat dulu ya. Sebab saya tak masuk ni. Nanti saya bagi kod sekejap lagi. Sekejap ya, sekejap. Okey, sekejap saya share balik. Okey, kod dia awak nampak tak tepi ni? Kod dia 88088 ni. Mana cikgu? Mana tu? Oh tak nampak dekat skrin ni. Kat atas tepi kat kanan ni ada tak nampak? Tak ada. Sekejap saya tulis. Ni. Tak ada. Sorry. Yang ni pun tak keluar Apa yang keluar kat skrin ni? Soalan je ada cikgu. Yang kod tu tak ada. Sekejap. Tak keluar cikgu. Set. Kod dia 88088. Oh dengar je cakap saya ni. 88088. Dapat tak? Dapat. Okay, so saya nak awak listkan. Ini kaedah list List ke apa ke, lepas tu kan awak tulis kat kertas. Lepas tu, ini dia suruh upload gambar kan? Kau dia suruh apa Saya tak baca lah soalan dia tadi. Gambar. Awak tulis kat kertas, nanti awak upload gambar. Kalau list boleh guna formula yang NPR tu kan? Kalau list, maksudnya you kena buat satu-satu. Oh, satu-satu. Ni dia suruh list ke apa tadi? Ni using formula kan? Using formula. Kalau formula boleh Formula guna yang P tadi. Guna P ataupun guna N tadi. N factorial tadi. Mana-mana lah. Okay, guna formula. Awak tulis kat kertas and then nanti awak upload gambar tu saya nak tengok. Kalau siapa yang ada problem untuk buat dekat guna class point ni, boleh ambil gambar masuk WhatsApp je. Saya tengok kat WhatsApp je lah. Cikgu, yang ni tak boleh sama kan? Apa? Maksud dia without repetition tu Tak boleh. nombor tak boleh sama kan? Tak boleh. Without repetition. Ya, ada yang boleh ke cikgu soalan ni? Ya, nanti ada soalan nanti, kemudian nanti yang boleh sama. Okey. Ni just guna yang tadi lah kan? Formula tadi lah. Ya, guna formula tadi je. Boleh tak awak gunakan dua-dua formula? Guna P pun ya, guna factorial pun ya. And then saya nak compare jawapan dia sama tak? Mana-mana je. Dua-dua sekali saya nak. Oh, buat apa ni? Kira guna formula P yang tekan kalkulator terus dan satu lagi guna formula N factorial per N tolak R factorial tu.
Ada siapa yang dah buat? Upload gambar, saya nak tengok. Saya boleh komen. Kalau tak boleh masuk sini, saya ulang balik. Boleh masuk WhatsApp lah. Saya tengok dekat WhatsApp. Ambil gambar yang awak buat tu. Cikgu kira macam mana cikgu? Kira dia macam mana? Tadi ada dua cara tadi kan? Satu, kita menggunakan formula. Satu yang kita guna N tu. Satu yang guna N factorial per N tolak R factorial tu. Satu lagi terus je NPR. Oh, so ambil ni lah, nombor 4 ni lah. Ke macam mana? Itu saya nak tahu tu. Awak faham tak? Siapa N dia, siapa R dia. Macam tu. Buat dulu. Nanti saya komen. Dia kalau first time salah, saya tak ada, saya okey lagi sebab saya nak dalam proses kita saya nak ajar awak. Saya nak nampak kalau boleh ada salah tu lah. Bila salah tu, Cikgu. jadi senang saya nak komen. Ya. Awak dah hantar kan, ni Anis, saya tengok dah. Tahu betul ke tak? Saya buat A dulu. Buat A dulu lah, tak apa. Buat A dulu, 4P2. 12. Yang lain dah dapat belum? Ada yang dah berjaya dapat jawapan belum? Nanti saya komen untuk semua orang sekali. Cikgu dah dapat jawapan. Sekejap saya Ada. send. Awak send dekat WhatsApp ke? Ada yang hantar melalui kelas point ni ke? Tak, saya guna WhatsApp send cikgu. Okey. Saya kelas point. Siapa yang kelas point tu send dekat kelas point, saya nak tengok sebab tak ada yang send lagi ni. Send dua-dua sekali ya, buat siapa yang dekat kelas point ni boleh hantar terus dua-dua jawapan. Siapkan A dengan B. Yang dekat WhatsApp dia, okey saya komen terus lah siapa yang hantar ke WhatsApp. Tapi kan kalau saya komen kan nanti kan orang lain betulkan pula. Okey, nanti sekejap lagi saya komen. Logak. Okey, logak okey. Anis ada sikit Anis. Baca betul-betul soalan tu Anis. Cuba tengok Anis. Berapa keseluruhan yang asal. Lepas tu berapa yang kita nak susun. Oh, pasal-pasal. Ha. Nanti buat soalan 2 Loga. Dah siap soalan A, buat soalan B. Okey cikgu. Cikgu boleh guna ke kosong? Boleh apa? Boleh guna ke kosong? Guna kosong kat mana? Apa tu Anis? Guna kosong kat mana? Tak faham. Tak apa dah, sekejap sabar sekejap. Cikgu saya sudah send ke kelas point. Kelas point dah send dah. Dah submit dah. Awak tekan submit Dah. Tapi apa macam tak ada dia punya ni eh. Tak nampak dia punya ni WhatsApp. Unit A 5P4. Okey. Cikgu dah cikgu. Dah kat mana? WhatsApp. Kelas point. WhatsApp. WhatsApp saya dah tengok. WhatsApp punya A dia. Okay, A betul. Okay, B betul. Okay. Siapa lagi lantar ni? Amir. Cikgu salah. Itulah saya baru nak sebut tadi. Ada 5 cikgu Kira betul-betul.
Mari go. Okay. Amira. Okay, betul. Bagus dia buat dua-dua cara. Kalau boleh buat dua-dua cara. Macam Wasa. Wasa dah buat tadi guna P kan Wasa? Ah, Cuba check kalau menggunakan N pula. Formula factorial tadi. okay. Jawapan tu dah betul dah tu. Okay, Amira betul. Siapa ni? Syafiq. Okay. Betul. Tapi nanti Syafiq cuba awak guna pula kaedah N tu. Cuba kira, saya nak kalau boleh semua orang biasakan dua-dua cara. P pun tahu guna kaedah yang N factorial per N tolak R factorial tu pun kena tahu. Mana orang lain lagi ni? Mana Hakim? Saya Payat? tak faham aja tu. Siapa tu? Hakim. Hakim Ya, tak Hakim. faham. Okay, jawapan dah betul dah. Syafiq, Daniel dah betul. Cuba try yang satu lagi N factorial tu. Cikgu siap. Awas. Okay, betul. Cuba tekan calculator pula Amir. Guna yang P terus. Dapat sama tak? Sebab dah Yang ni dapat jawab IQ berapa cikgu? ini 120 harga ke? 120 lah ni. Kalau siapa dapat jawab 120. NPR tu, guna NPR. Tadi ni yang Dah. yang ni Yang atas sekali dulu. Yang Oh, A dah atas tekan sekali dengan B atas sekali tu cikgu. Saya guna tu lah. Yang bawah ada saya guna formula tu. Saya dah send kat WhatsApp. okay. Okay. Duncan betul. Duncan buat B pula Duncan. Tadi ramai yang dah buat A, cuba buat B. Okay, B. Okay, ni siapa tadi ni? Ini Anis. Okay, Anis betul. Loga. Okay, betul. Okay, betul. Siapa yang tak tunjuk saya ni lagi ni? Mana Payat? Hakim tak tahu nak cara nak start Wan? Apa lagi tak ada ni? Wan? Cikgu. Je, Dah buat dah? saya dah hantar kat WhatsApp yang grup. Oh, dalam grup. Ni siapa tadi ni? Ini Wasa. Okay, Wasa guna N. Okay, betul? Dia mesti sama dengan P tadi. Okay, Wasa betul. Dekat class point. Kat class point, Zul. Zul, okay. Alright, betul. B? Sebab awak dah submit dah Zul, dia tak boleh nak buat B dah. Tapi tak apa, awak buat dekat ni WhatsApp je lah. Kena buat juga. Tak nak buat ke? Okay, saya close yang class point ni Saya tak ada dah kot nak guna class point ni. Ada yang nak send dekat class point ke? Kalau tak ada saya close, saya nak discuss ni. Okay, tadi saya tengok ramai yang jawab betul. Okay, dah faham dah tu maksudnya. Okay, jawapan pertama tadi adalah saya punya ni. Saya nak tutup sekejap dia ni sebab saya rimas lah guna class point ni sebenarnya. Sekejap, saya close sekejap. Okay, sign out. Okay, share balik. Alright. Mana saya punya PowerPoint ni? Okay. Okay, so tadi ni ramai yang jawab betul. Okay, bagus. Maknanya faham lah. Jadi kita ada N. N dia maksudnya bilangan asal dia. Okay. Bilangan asal dia adalah 5. Okay.
Kemudian kita punya soalan ni, 4 of the letters are taken at a time. Jadi dia nak ambil cuma 4 je. Jadi sini merujuk kepada R. Okay, yang bawah ni pula 2 of the letters are taken at a time. Maksudnya R ni adalah 2. Okay, Zul. Sekejap saya tengok. Okay, betul Zul. Okay, betul. Sini 2. Jadi kita akan guna, kalau kita nak menggunakan yang NPN terus, yang ni kita akan tulis 5P4. Ni kalau kita nak guna terus P tu 5P2. Okay, ni terus tekan dia dapat jawapan nanti. Atas tu dapat 120. Okay, semua orang dapat jawapan yang betul. Kalau satu lagi formula yang guna N factorial per N tolak R factorial pun boleh dan jawapan mesti sama. Katakan kita ambil yang ni. Nak guna formula N tu. Jadi 5 factorial per 5 tolak 4 factorial. Ataupun 5 factorial bahagi dengan 1 factorial. Jawapan dia sama juga 120. Yang ini 5 factorial per 5 tolak 2 factorial. Nanti akan dapat 5 factorial per 3 factorial. Nanti akan dapat ini 120 pula. Ini 20 kan jawapan bawah tu. Jawapan dia 20. Okey. So semua dah faham. Semua betul tadi. Cuma salah. Hati-hati nak kira N tu. Kena tengok betul-betul. N yang asal berapa? Mesti 5 Jangan salah ambil bilangan asal tu. Dia akan salah pula. Okey, itu kalau guna formula. Sebenarnya tadi ada soalan dia kalau kita nak suruh list. Ni soalan pertama dia list all the possible ways. Kalau siapa rajin list tu, list lah. Contohnya A, B, C, D, E tadi kan kita nak 4. Jadi kita boleh list A, B, C, D. Lebih banyak lah sampai 120 orang nak kena list. A, B, C, E. Ni kena banyak sikit. Saya pun malas nak list. Yang 2 ni nanti kalau awak list sepatutnya dapat 20. Okey, tapi tak payahlah list tu. Okey, ada nak tanya setakat ni untuk kita nak susun daripada R bilangan benda daripada N bilangan benda. Kita nak susun R daripada N. So far okey Okay. Okay. Fayat okey tak Fayat? Sebab Fayat macam tak respon ni. Fayat? Okay, cuma line kurang. Okey, tapi awak faham Faham slow-slow. Okey. Hakim tadi dah nampak dah Hakim. Dia punya kaedah tadi. Tadi awak tak boleh nak buat kan? Dah nampak belum? Hakim Dah keluar ke Hakim Tak ada nama dia kat sini. Hakim. Hakim, boleh Hakim? Ya, cikgu. Dah boleh buat pun belum? Tadi kan awak tak hantar tadi sebab awak kata tak faham. Dah faham belum? Boleh. Okey, tu tadi kes yang pertama. Kes kedua iaitu kes pertama kita ada N objek, kita ambil semua-semua sekali kita susun. Kes kedua kita ada N objek tapi kita ambil sebahagian saja, R saja untuk susun daripada keseluruhan. Dan seterusnya kita pergi kepada kes yang ketiga ni. Keadaan yang ketiga, bukan kes, keadaan yang ketiga. The numbers of permutation of N items, kita ada N items with P are alike of first kind. Maksudnya dia ada huruf yang benda yang sama dalam tu. Q are alike of second kind. Ada lagi huruf lain yang ada berulang dalam tu. R alike of the third kind. Dan ada juga nombor lain yang sama berulang dalam tu. And so on. Okay, kalau tak faham ayat ni saya tunjuk contoh lah. Contoh yang saya nak sebut pasal berulang tu contohnya macam ni. Daripada perkataan kata apa yang berulang matematik, tak nak matematik nanti itu nak buat kenapa saya tak boleh nak fikir perkataan ni. Book, contohnya book, B-O-O-K, perkataan dia huruf dia B-O-O-K. Okey, dalam perkataan book tu ada berapa huruf keseluruhannya? 4. N dia 4 kan? Ada tak nombor yang berulang? Kosong. Bukan kosong tu. Itu O. Ada yang berulang kan? Okey. Ini yang dipanggil sebagai alike first kind tu. Maksudnya benda yang serupa. Okey. Tapi yang benda serupa dia ada satu je lah. Huruf O je.
Yang kat sini, yang dekat maksud kat sini, dia kalau ada lebih daripada satu lah. Maksudnya ada satu huruf yang sama, ada huruf lain yang sama, ada huruf lain yang sama. Okey. Selagi banyak mana pun ada huruf yang sama tu guna formula ini. Tapi dekat book ni ada satu je. Ada satu je benda yang sama, itu huruf O. Okey. Kadang-kadang dalam huruf tu dia ada lebih daripada satu huruf. Contoh saya nak buat perkataan tak nak perkataan lah, saya buat je lah apa-apa ya. Saya buat huruf A-L-A-A-L-M-T contohnya. L-A-A-L-M-T ni ada tak huruf yang sama? Iaitu huruf L, itu satu. Lepas tu pula huruf A ni sama. A dengan A sama. Ni yang maksudnya ada dua huruf yang berulang yang sama. Okey. Kalau ada tiga huruf yang sama. Okey. Kalau ada yang sama ni apa nak buat? Buat guna formula ini. N factorial per dengan P factorial, Q factorial, R factorial. Maksudnya kalau selagi ada banyak mana benda yang sama tu awak kena factorial ke kat bawah. Contoh yang saya ambil book ni lah. Total dia ada berapa kalau book ni? Ada 4 kan? Huruf yang berulang sama tu ada berapa? 1. 1 saja kan? Dan berapa kali dia berulang? 2. O tu ada berapa? O tu ada 2. Jadi cara kira dia nanti awak akan buat macam ni. N atas tu adalah 4. 4 factorial perkan terus dengan berapa nombor berulang tadi? Iaitu 2 kan? Perkan dengan 2 factorial. Itu maksud dia. Kalau macam L-A-L-M-T ni, keseluruhan dia ada berapa? N dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keseluruhan dia ada 6. Huruf yang berulang ada 2 kan? Itu huruf A. A ada 2. Huruf L. L pun ada 2. Jadi cara kira nanti awak akan buat 6 factorial perkan dengan, okey, ada 2 factorial per dengan 2 factorial. Itu maksud dia. Kalau misal contoh L ni ada 3 yang sama, contohnya saya tambah ada L. Ada tambah lagi satu L. Jadi maknanya jumlah huruf ada 7. A dia ada 2. L dia ada 3. Okay, contohnya saya tambah ada lagi satu L ya. So cara kira dia nanti akan jadi 7 factorial per 2 factorial tu untuk huruf A. Lepas tu 3 factorial untuk huruf L. Jadi tekanlah kalkulator nanti 7 factorial bahagi dengan 2 factorial bahagi dengan 3 factorial. Okey. Ini kalau kalau ada nombor yang sama berulang-ulang dalam satu objek tu. Okey. Guna formula ini. Jadi saya tunjuk contohlah cara nak kira ya. Contoh, the number of permutation that can be formed using the letters from the word statistic. Kalau kita tengok pada perkataan statistik tu, kalau you nak susun semua sekali, ini dia nak susun semua dia nak ambil semua sekali. Jadi bilangan benda yang kita nak susun tu berapa? Berapa total semua objek dia? Ini dalam kerja tak? Berapa N dia? 10. 10. Jadi awak kena identify dulu N dia berapa? 10. Dan bilangan yang sama dia ada berapa? T2. Huruf apa yang sama? T. Lagi? S. Lagi? I. I. Sebenarnya ada 3 huruf yang sama. Iaitu kalau S ada berapa? S ada berapa huruf? 3. 1, 2, 3. So S ada 3. Huruf T ada berapa? 3 juga. Lepas tu huruf I. Ni I ya. Huruf I. Huruf I ada berapa? 2. 2. 2. Okey, ada 3 S, ada 3 T dan ada 2 I. Jadi kalau kita nak tengok bilangan susunan yang boleh kita bentukkan dia, statistik ni kalau kita nak susun terbalik-terbalik semua tu, dia akan dapat bilangan susunannya ialah N iaitu 10 factorial bahagi dengan, ambil 3 factorial, 3 factorial, 2 factorial. Cara nak kira, cuba tekan kalkulator, saya nak tengok siapa yang dapat jawapan betul untuk tekan kalkulator ni. Cikgu, saya tak boleh tekan. Apa dia? Saya tak boleh tekan. Tak boleh tekan? Maksud tak boleh tekan tu kenapa? Tahu kalkulator ni tahu kenapa. Jadi macam mana bila tekan? Tak keluar apa-apa.
Oh, bateri habis lah tu. Bukan. Dia keluar nombor cuma saya tekan shift. Lepas tu tekan logik je tak boleh. Dia tak keluar tanda seru tu. Tak keluar. Oh, pelik tu. Itulah. Tak, habis tu tadi masa kita jawab soalan pertama tadi, Tak boleh. Ari dapat jawapan macam mana? Yang bukan yang soalan tu kan guna yang Oh, awak guna P terus. Dapat 90 cikgu. Okey, siapa yang habis tak boleh tekan tu, awak kena cari ke kereta lain lah tulis. Okey, Dain dapat apa? Hakim dapat 90. Saya nak tengok 90 jawapan jawapan dia cikgu. Saya dapat syntax error. Kalau syntax error tu bermaksud awak salah tekan tu. Macam mana nak tekan yang bawah tu, Cikgu? Kan ramai yang tak tahu macam nak tekan bawah tu kan. Jawapan dia 90. Siapa? Hakim dapat 90. Saya. Bukan 90 tu. Cikgu. Oh ya, saya dapat Ya. 504000. Okey, betul. Si Basar tekan macam mana Basar? Saya tekan divide macam tu kan je. Ya, dia divide bot. Ya, 504. Sebab saya guna apa? Bracket. Dekat bawah tu letak bracket. Boleh? Okey. Dia ada dua cara lah nak tekan. Kalau nak tekan, nak buat satu-satu pun boleh. Maksudnya awak tekan dulu 10 faktorial. Tekan 10 faktorial. Awak akan dapat berapa ribu tu? 362. Ni kalau siapa nak buat satu-satu lah. 362 88 00. Bahagi, okey, kira yang bawah tu pula. 3 faktorial darab 3 faktorial darab 2 faktorial. Tu bawah tu darab faktorial pun boleh juga. Yang bawah tu nanti awak akan dapat 72. Dah dapat jawapan tu awak bagi. Itu satu cara. Tapi lambat sikit sebab awak kena catat dulu. Tulis balik. Lepas tu baru bahagikan kemudian. Nanti awak akan dapat 50400. Okey. Ini kalau kita nak cari satu-satu, cari atas, lepas tu cari bawah. Satu cara lagi. Dia bahagi terus. Bahagi satu-satu. Ya, kalau nak guna bahagi-bahagi tu, awak tekan macam ni. 10 faktorial. Sebab bawah ni kan bahagi. Jadi awak kena tekan bahagi 3 faktorial. Lepas tu 3 faktorial ni pun bahagi juga. Jadi tekan bahagi lagi 3 faktorial. Tekan bahagi 2 faktorial. Awak akan dapat capai yang sama. Yang Basar dengan logarit tekan macam ni ke? Satu cara lagi. Macam tu pun dapat. Satu cara lagi awak tekan 10 faktorial. Tekan bawah dia kurungan. Tekan bracket tutup satu. Okey, macam ni pun boleh. 10 faktorial. Lepas tu bahagi, buat bracket. 3 faktorial darab 3 faktorial darab 2 faktorial. Ikutlah mana-mana nak tekan. Janji dia tak keluar syntax error. Kalau jawapan tu keluar tu maksudnya dia tak syntax error lah. Macam yang Hakim tadi keluar 20, keluar 70 tu tekan macam mana Hakim? Saya kira yang bawah ni total semua saya bagi. Bagi dengan berapa? Bagi 10. Macam mana? Kira 10 bagi 8 lah. Cikgu. Oh, 3 darab 3 tu awak tambahkan. 3 tambah 3 Saya tambah 2 macam tu. Okey. Jangan tekan dengan macam tu, kena tekan faktorial ya. Apa dia? Ya. Siapa tu? Yang Basar. cikgu tulis kan 3628800. Salah tekan ke saya? Tak, yang bawah 72 tu macam mana dapat? Okey, bawah tu 3 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Awak darabkan dia. Cara nak dapatkan nilai bawah tu, 3 faktorial darab 3 faktorial darab 2 faktorial. Sebab saya rasa kalau tekan tanpa perkataan darab tu dia takkan dapat jawapan rasanya. Sekejap saya try. Boleh ke kalau tanpa perkataan darab? Syntax error. Okey, ingat ya, yang bawah tu bermaksud darab. Maksudnya kalau dia rapat tu macam P faktorial, Q faktorial, bawah ni sebenarnya darab. Okey. P faktorial darab Q faktorial darab R faktorial.
Kalau nak tekan direct tadi, awak boleh tekan cara macam atas ni. Tekan 10 faktorial, bahagi 3 faktorial, bahagi 3 faktorial, bahagi 2 faktorial. Okey, ada siapa yang tak tahu macam nak tekan kalkulator? Semua boleh? Okey, kalau boleh, kita pergi cuba buat exercise ni. Okey. Cuba jawab soalan ni. Find the numbers of arrangement of the following words. Okey. Kita ada perkataan mathematics themselves. Okey, kira berapa bilangan susunan yang kita boleh buat? Kita nak susun semua sekali. Cikgu. Saya macam mana? Anis ya. Itulah Anis, awak terpaksa tengok je lah Anis. Saya susun je lah. Susun je Ni lah. aku ada calculator. Tu. Tak ada Kak Hakim. Awak tulis je Anis. Yang janji awak tahu tulis. Praktis untuk tekan kalkulator tu nanti kalau dah ada kalkulator baru awak cuba praktis. Okay. Tapi kalau Anis nak buat juga kan tadi, contohnya kalkulator tadi rosak tak boleh nak tekan faktorial, saya kembali ke depan tadi. Okey. Tekan MPL. MPN tak boleh sini. Untuk yang jenis yang ada nombor yang sama ni, kita tak boleh tekan guna MPN. Awak tekan macam ni. Kan kita dah tahu diri, faktorial tu bermaksud apa? Dia bermaksud 10 darab 9 darab 8 darab 3 darab 2 darab 1 kan? Ni kita kan dah tahu tadi yang faktorial tu bermaksud hasil darab nombor tersebut didarabkan nombor yang kita kurangkan dia sehingga 1. Okey, yang bawah ni pula kita ada 3 faktorial, 2 faktorial. Bermaksud 3 faktorial ni 3 darab 2 darab 1. Okey, lepas tu yang 3 faktorial sebelah ni pun sama, 3 darab 2 darab 1. Sebelah lagi tu pun sama, 2 darab 1. Nanti ni kena buat macam ni lah. Maksudnya tak payah guna faktorial lah. Ataupun guna cara macam ni pun nak kena guna faktorial juga kalau nak dapat kan. Memang Anis kena guna kaedah yang panjang ni lah. Kena kembangkan dia. Setiap satu faktorial tu bersamaan dengan apa. Okay. Cikgu tadi matematik dengan apa? Tu, themselves. Cikgu. Ya, kalau dia sama tak kisah berapa kan? Tak kisah berapa? Maksud dia tak kisah huruf sama tak kisah berapa kan? Tak kisahlah. Janji awak kira betul berapa bilangan yang sama tu. Cikgu nombor 1 tu macam besar sangat nombor dia. Ada kemungkinan sebabnya nombor tu total dia N berapa ni? 11. Dia kalau N dia banyak lagi besar lah. Sebab tadi pun 10 faktorial tu pun dah beribu kan. Tak apa, kira je dulu nanti kita nak compare jawapan. Yang ni N dia 1. Yang ni kena hantar WhatsApp juga cikgu. Kalau awak nak selesai check, hantar ke WhatsApp saya tengok. Saya nak tengok siapa yang berjaya dapat jawapan.
ribuan 30,000. 302,400. Loga 88,88,088. Tu untuk soalan mana tu nanti tu Loga? Yang first Apa juga? Kita tengok nanti yang you tu type dekat WhatsApp ni dekat Oh tak, yang chatting tu tadi kod. itu jawapan awal tadi Oh Kod. kod. Okey. Ada dapat jawapan? Dah juga. Dah Okey, send cuba WhatsApp. dah send ke WhatsApp. Dah sign dulu. Okey. Saya nak kira dulu. Okey. Loga. The first one tu Loga 1 ke tu? 1989 ke apa tu? 4 11. 4 je. yang Sorry. ni 4. Okey. 4989600 302 400. Okey, correct. Okey juga. Okey. Okey, Wasa betul. Okey, Amir betul. Siapa hantar ni? Okey, betul. Ni siapa tadi ni? Hakim. Okey, betul. Mira betul. Okey. Lagi siapa ni? Okey. Yang lain? Okey tak? Yang hantar ni Wasa, Loga, Amir. Wan yang dekat situ, dekat depan ni. Okey, Amira betul. Okey, yang lain ni boleh buat tak ni? Siapa ni? Lukman? Lukman, awak dah masuk ke Lukman? Tadi awak pergi swab test kan? Fahyad? Okey Fahyad. Anis, boleh dapat tak kira kalau kita kembangkan panjang-panjang tu? Banyak sikit kerja lah. Siapa ni? Daniel, Syafiq. Cikgu saya tengah kira. Okey. Zul? Okey, go. Duncan? Duncan mana? Ada ke Duncan tadi? Duncan? Boleh kira Duncan? Okey, go. Dah kira belum? Mana jawapan? Siapa ni hantar ni? Dah, go. Daniel. Okey, betul. Fayyad? Dah. Dah kira dah? Dapat jawapan sama tak? Saya nak pastikan semua dapat ni. Saya takut ada saya tak panggil tu tertinggal. Ingatkan boleh faham, walaupun dia tak faham. Kalau boleh semua dapat. Luqman boleh faham Luqman? Tak faham ni, Bu. Awak baru masuk Awak masuk dekat part yang mana? Yang benda ni terus Ya, Bu. Cikgu suruh kira terus tadi. Okey, banyak dah tertinggal tu. Nanti saya tengok
recording. Tengoklah back recording Kalau tak faham tu tanya ke saya kat part mana yang tak faham Okey. So semua okey Jadi jawapan dia betul lah tadi. Majoriti semua dapat sama. Okey, jadi maknanya kita nak mengira, kita akan buat number of objek ni ada 11. Okey, so 11 factorial bahagi dengan, kalau boleh buat macam ni Awak kena senaraikanlah. M ada berapa? M ada 2. Tadi huruf A ada 2. Huruf T ada 2. So awak nampak ada benda yang tak tertinggal Jadi maknanya 11 faktorial bahagikan dengan 2 faktorial bahagi 2 faktorial bahagi dengan 2 faktorial. Jadi bila tekan kalkulator nanti dapatlah yang tu jawapan semua orang dapat tadi 4. Berapa tadi 4989 600. Okey. Itu jawapan pertama untuk mathematics. Okey, untuk themselves N dia 10. Okey, benda yang sama ni adalah huruf E ada 3, huruf S ada 2. Jadi kita akan kira 10 faktorial bahagi dengan 3 faktorial bahagi dengan 2 faktorial. Jadi jawapan dia adalah 302 400. Okey. Jadi semua dapat jawapan yang betul tadi. So maknanya okeylah, yang fahamlah bahagian yang kalau misalnya sama. Kalau ada benda sama je, pastikan awak kena guna kaedah. Tadi soalan hilang. Pastikan awak kena bahagikan dengan bilangan yang sama tu. Okey. Sekarang kita pergi kepada yang seterusnya, keadaan yang seterusnya, kes yang seterusnya. Tadi kita dah tengok ada N benda, kita susun ke N sekali, ke semua sekali tanpa syarat. Kemudian kes yang kedua, kita ada N benda, okay, N objects, tapi kita tak ambil semua, kita ambil R saja, sebanyak R bilangan saja. Okay. Kes yang seterusnya, yang latest ni adalah kita nak susun semua, tapi dalam susunan tu ada benda yang sama, ada huruf yang berulang. Kena guna kaedah tadilah, kita kena bahagikan dengan nombor berulang tadi. Okey. Sekarang ni kes yang keempat, the number of permutations of arranging n different items in a circle. Kita susun dalam bulatan pula. Tadi tu yang kita susun dalam kes pertama sehingga ketiga tu kita anggap kita susun dalam keadaan garis lurus. Okey, kita susun secara berbaris macam tu. Sekarang kalau katakan kita nak susun benda tu, huruf tu, objek tu dalam bulatan. Okey. Kalau contohlah tadi kita yang mula-mula tadi kita ambil nombor 5, 5, 6, 7. Ni semua kita susun dalam keadaan dia lurus. Maksudnya lurus macam tu je. Okey, macam mana pula kalau kita nak susun nombor 5, 6, 7 ni dalam bulatan? Okey, 5, 6, 7 contohnya. So macam mana, apa bilangan susunan yang kita boleh buat? Okey, untuk bulatan senang je. Kiraan dia ialah n tolak 1 faktorial. Maksudnya, kalau kita ada 3 nombor ni, 5, 6, 7 ni, maknanya n ni ada 3 lah. Jadi kita akan buat 3 tolak 1. Tolak 1 syarat dia mesti tolak 1. Lepas tu faktorial. Jadi 3 tolak 1 adalah 2. So kita akan dapat 2 faktorial. Tekan je lah kalkulator 2 faktorial. Kalau siapa yang tak ada yang macam Anis tak ada faktorial tadi tu, awak tekan macam mana? Awak tekanlah 2 darab 1. Okey, kurangkan dia 2 darab 1. Dapat 2 kan. Maksudnya bilangan susunan dia adalah sebanyak 2 je kalau dalam bulatan. Okey. Kat sini dia ambil contoh PQR. 3 benda lah sama lah macam 5, 6, 7 tu je, melibatkan 3 items ataupun 3 objects. So cara kiraan dia ialah n tolak 1, 3 tolak 1 faktorial. So jawapan nanti awak akan dapat 2. Okey. Kenapa dia katakan 2 ni, saya berikan gambaran keadaan tu kenapa 2 je. Katakan saya ambil PQR ni bulatan contohnya. Saya letakkan PQR. Dalam keadaan pertama ni, Q ni akan duduk belah kanan P kan. R ni duduk belah kiri P. Dikira sebenarnya satu susunan. Okey, katakan P ni saya alih dekat Q. Q alih dekat R. So maksudnya jadi macam inilah. P ni duduk kat sini.
Lepas tu yang Q ni tadi duduk kat bawah. Yang R ni pula duduk kat sini. Kalau dalam keadaan macam ni, susunan tu dikira sama ke tak sama? Sama. Sama. Sebab apa sama? Sebab still lagi Q tu duduk di sebelah kanan dia. Di sebelah kanan P. R tu duduk di sebelah kiri. Maksudnya kalau awak pusing macam tu pun susunan dia sama. Jadi kita tak kira. Walaupun asalnya warna hijau ni. Lepas tu bila saya alihkan dia jadi warna merah ni, ini tak dikira sebagai dua susunan yang berbeza. Dia kira dua susunan yang sama, still sama. Sebab apa? Orang yang duduk di sebelah kiri kanan dia orang yang sama. Okay. So kita tak boleh terimalah yang susunan yang ni. Jadi susunan yang kalau nak bina satu susunan lain, kita kena alihkan kedudukan P dengan Q ni. Q duduk belah kiri, P duduk sebelah kanan. So dia akan jadi macam ni lah. Ini baru dikira sebagai susunan yang berbeza, satu susunan yang lain. Jadi kalau katakan P ni turun bawah, R ni naik atas, dikira sama balik. Jadi dia tak ada cara lain lah, memang dua cara dia, iaitu cara susunan warna hijau ni, itu satu susunan. Susunan kedua ialah susunan yang warna biru ni, QPR. That's why kita kata bilangan susunan dia dua je. Okay, ini kalau saya nak gambarkan apa yang dimaksudkan dua tu lah. Okay. Walaupun dia beralih tempat secara berputar, banyak kali putar pun dia beralih putar macam tu je, dia tak dikira sebagai susunan yang banyak. Dia kira satu juga sebab orang yang duduk sebelah kiri kanan dia orang yang sama. Jadi untuk menghasilkan susunan yang berbeza, orang tu kena alih tempat. Bukan alih tempat dalam keadaan putaran, dia kena alih tempat. Tadi duduk kiri, dia kena duduk kanan. Itu maksud dia lah ya, maksud dia. Tapi melalui kiraan, senang. Kita terus je guna 3 tolak 1 faktorial, dapatlah bilangan susunan dia. Okey, kalau setakat 3 perkara ni senang lagi lah kalau kita nak buat gambaran dalam bentuk macam ni. Bentuk objek kita susun-susun macam ni. Tapi kalau misalnya N dia banyak, mungkin susah kita nak fikirkan siapa nak alih-alihkan tempat tu. Jadi that's why kita kena gunakan formula inilah untuk mendapatkan susunan dalam bulatan. Okey, kita pergi contoh ni. Boleh tak awak kira, in how many ways can the letters in the word sample be arranged in a circle? Dia nak susun perkataan sample dalam bulatan. Berapa jawapan dia? Ini boleh buat dengan cepat lah. Nampak je clue dia circle, kena -1. 4. 4 Jawapan akhir dia? Jawapan dia berapa? Siapa dah kira? Saya dah dapat dah sekejap je ni. Tak perlu lama-lama sangat. 24. 24. Dapat tak semua orang 24? Macam ni dapat 24 ke? Macam dia dapat 24? Awak tanya ke awak nak bagi tahu? Okey. Semua ada tak yang tak tahu macam dia dapat 24 selain daripada Amir? Saya. Siapa tu? Fasa. Okey. Sekarang dia punya clue dia circle. Jumpa saja circle, rumus untuk mencari number of permutation dia, kita guna n-1 factorial. Okey, itu dia punya clue. Okay, sekarang n dia berapa? Bilangan benda yang kita nak susun tu berapa? Ada 5. Adakah dia sama ataupun berbeza? Sama. Berbeza. Berbeza kan, lain-lain ni huruf S, huruf A, huruf M, P, L, E. Kalau berbeza terus je guna n tolak 1 faktorial. Jadi maknanya n dia 5 tolaklah 1 faktorial. Nanti kita akan dapat 4 faktorial. Dapatlah 24. Kalau tekan terus kalkulator 4 faktorial, dia akan dapat 24. Kalau macam Anis tadi tak ada faktorial tu, awak tekan macam mana Anis? Awak tekan macam ni. 4 darab 3 darab 2 darab 1. Ni kalau yang tak ada simbol. Ya. Cikgu, N tu daripada sampel tu kan? Ya, N tu bilangan asal di sampel tu. Bukan 6 ke cikgu? Asal dia. Lah. Tu saya pelik tu. Saya baru perasan. Enggak, kita pun salah. So nanti 5 lah jawapan dia kan? Sekejap, saya kira 6 tolak 1, 5. Lepas tu 5 buat yang tanda seru tu.
Lepas tu dapat jawapan. Ya. 120 Kira balik. Ni 6. 120. Okey. Padamlah balik semua ni. Kira betul-betul saya pun dah tersilap ni. Salah juga. Okey, 6 N sama dengan 6. Okey. Jadi kesilapan kita yang jelas kat sini adalah kita salah kira. Walaupun benda senang, kita kena betul-betul kira betul-betul. Jadi 6 tolak 1 faktorial dia akan jadi 5 faktorial. Berapa? 120 kalau tekan. 120. Okey. Kalau Cikgu, yang exercise ni formula dia satu je kan? Satu ni je kan? Untuk yang ni, satu guna sebab kata circle kan, bila circle ni formula dia n tolak 1 je. Okey, cuma yang bawah tu, okey, siapa yang dah siap tu boleh fikirkan yang bawah tu. 5 darab 4, darab 3, darab 2, darab 1. Ni kalau nak guna yang darab kembang ni untuk Anis, dia tak ada faktorial. Okey. Yang bawah tu, in how many ways can the letters in the word lorry be arranged in a circle? Okey, ni kena kalau baca betul-betul. dia ada 2, dia dikira sebagai 1 kan? Bukan dikira sebagai 1. Kalau sama tadi apa kita buat dalam cerita kita sebelum ni? Kalau ada sama je kita buat apa kat bawah dia tu? Asing kan cikgu? Bukan asing. Kita perkan dengan benda yang sama kan? Kita perkan dengan bilangan benda yang sama tu. Kan kalau kita ada benda yang sama tadi, formula kita ialah n faktorial bahagi dengan, kalau ada 2 benda yang sama, bahagi dengan 2. Bagi dengan 2. Kalau ada 3 benda yang sama, bagi dengan 3. Bagi dengan 3. Yes, kalau ada bilangan lain lagi, benda yang sama, bahagi lagi. Ikutlah berapa banyak benda yang sama tu. Okey, jadi kat situ ada 2 benda yang awak kena relate kan. So n dia 5. Okey, kena kira betul-betul. N 5. Okey, jadi kat sini dia punya clue ada 2 yang kita akan libatkan. Satu cerita pasal in circle. Okey. Lepas tu kita kena check kat sini dia ada benda yang sama. Macam mana nak buat tu? Ada 2 keadaan kat situ. Dalam susunan dalam bulatan. Lepas tu keadaan yang kedua ialah ada benda yang sama dalam huruf tu, dalam objek tu. So dia ada 2 formula je? Dia bukan ada 2 formula tapi kita kena combine dua-dua tu, keadaan tu. Kita tak apa buat dulu, nanti saya akan cerita. Saya nak tengok dulu hasil pemikiran awak. Sekejap saya kira. Dapat apa? 12? Buat 12 saya dapat 12. 12. Okey. Yang lain? Nanti kita tengok betul ke tak jawapan 12 tu. Ada tak yang dah kira? Kita tunjuk macam mana nak buat. Okay. So semua give up ke? Bukan give up, keliru sikit. Keliru. Tapi ada tak yang dapat kira tapi tak pasti jawapan? Saya dapat macam dapat 1. 120 atau 120. Okey. Jawapan dia saya rasa Wan punya betul tadi. Okey. Tengok macam ni. Number of object dia 5. Okey, nilai n dia 5. Lepas tu bila dia kata inner circle, kita kena ingat mesti n tolak 1. Okey, itu kita dah memang wajib tahulah sebab inner circle mesti n minus 1. Lepas tu check pula kat sini tiba-tiba ada benda yang sama iaitu huruf R. Huruf R ni berapa bilangan dia? 2. Kan? Okey. Ingat dia punya clue kalau jumpa je benda yang sama, bilangan benda yang sama kena bahagi. Kena bahagi. Bahagi dengan berapa? 2. Bahagi dengan 2 tadi. 2 benda yang sama tadi. Bahagikan 2 1. faktorial bukan 2 je. 2 faktorial. Dapat 12. Yes. Nanti awak akan dapatlah 5 tolak 1 faktorial bahagi 2 faktorial. Ataupun 4 faktorial bahagi dengan 2 faktorial. Awak akan dapatlah 12. N dia tetap 5 kan? N dia tetap 5. N tu yang asal. Kira sekali yang berulang tu. Maksudnya kekal 5. Okay. Lepas tu baru bahagi dengan benda yang sama tu.
Okey. Ada lagi tak? Okey, sampai yang ini boleh faham tak? Faham cikgu? Faham ya? Sebab kita ada kan, ni kes ni ada banyak benda kan. Jadi kalau boleh awak cuba fahamkan, okey kalau kes macam ni macam mana, kalau macam ni macam mana, kalau circle macam mana, kalau misalnya sama macam mana. Kena ingatkan tu, kena bezakan. Sebab benda tu kan kadang dia akan combine semua kes tu. Macam soalan nombor 2 ni dia combine kes circle dan juga kes yang sama. Okey, ni yang Cikgu. terakhir. Ya. Ni yang ada lagi Dia last ni. Last pun selesai. Ada nak tanya? Tanya dulu. Tak ada apa. Okey. Tadi yang kita buat daripada kes pertama, keadaan pertama sampai keadaan keempat tadi, sampai circle tadi, semua tu adalah nombor yang kita susun, kita tak ulang balik. Okey. Contohnya 5, 6, 7. Kita ambil 3 nombor. 5, 6, 7 kita nak susun. Kita tak guna tu 5 tu ulang-ulang. 5, 5, 5 ataupun 5, 6, 5 ataupun 6, 6, 6 ataupun 6, 7, 6 ataupun 6, 6, 7. Kita tak ulang. Benda tu sekali guna je. Okey, sekarang ni kalau katakan nombor tadi tu boleh guna balik. Maksudnya kita boleh buat nombor 5, 5, 5, 7, 7, 7, 6, 6, 6. Okey. Jadi kat sini dia kata the number of permutation of n different items taken r at a time. Tak kisahlah r tu berapa, sama ada nak ambil semua ke, nak ambil sebahagian sahaja ke. When repetition are allowed. Bila dia punya ulangan tu dibenarkan. Maksudnya kita boleh buat ulang balik. Boleh faham tak maksud saya? Okey, saya ulang lah. Contohnya, saya ambil 2 huruf lah. 2 nombor je lah sebab senang nak senarai. Katakan kita diberi 5 dan 6. Dia suruh kita buat susunan menggunakan dua-dua ni. Saya ambil semua contohnya. So kita boleh buat 5, 6, 6, 5. Kalau boleh berulang maksudnya kita boleh buat apa lagi? 5, 5, 5, 6, 6. 6. Betul tak? Okay, itu Betul. yang dimaksudkan berulang. Jadi maksudnya ada berapa bilangan dia ni? 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Ada 4. Okay, sekarang macam mana formula, rumus kita nak dapatkan supaya kita tak payah nak list. Kalau setakat 2 nombor ni, senanglah kita nak boleh list sampai 4. Tak ada masalah lagi. Kalau nombor tu sampai 5, contohnya kalau 6 pun dah banyak dah sebenarnya. Kalau kalau 3 nombor pun dah banyak dah juga kalau kita nak susun. 5, 6, 7, 5, 7, 6, lepas tu 6, 7, 5, 6, 7, 6. Ini kalau dah berbeza, tu tak masuk lagi kalau yang kita boleh ulang. 5, 5, 7, 5, 5, 6, 5, 5, 5. Berapa banyak kita nak kena listkan kan? Okey, jadi untuk kes yang berulang ni, rumus dia senang je. Rumus dia adalah ini. N kuasa R. Di mana N ni bilangan asal dia, objek dia ada berapa. Okey. Objek dia ada 2. Lepas tu R ni pula berapa bilangan nombor yang kita nak susun tu. Kita 4. nak jadikan nombor berapa. Bukan bilangan jumlah dia. Maksudnya kita nak susun berapa ni? 1, 2. 1, 2. Tu 2. Ini maksudnya 2 nombor kita susun 2-2 sekali. Maksudnya kita gabung 2 nombor lah. Jadi dia akan jadilah. Contohnya saya ambil yang 5, 6 ni ya. Jumlah N dia ada 2. 2. Lepas tu kita nak susun bentukkan 2 huruf juga kan. 2 nombor juga kan. Gabungan 2-2. 1, 2. Jadi kita kata 2 kuasa 2. So dapat berapa? 4. 4. Nampak tak? Jawapan dia sama. Kita dah list tadi pun dapat 4. Kalau kita menggunakan formula pun dapat 4. Okey. Okay. Kalau macam contohnya kita guna 3 nombor ni. Cikgu try ABC cikgu, ABC. ABC. Kita guna A, B dan C. Kalau kita nak list, banyak kita akan list dia. A, B, C, A, C, B, B, A, C. Ini kalau yang tak berulang. Lepas tu campur lah yang berulang lagi. A, B. Berapa banyak kita nak list kan? Okay. 3 kuasa 3. Kalau kita nak list banyak, jadi kita guna je rumus macam ni. N dia berapa kalau guna ABC ni? N dia 3. adalah 3. Lepas tu kita nak susun semua sekali kan? Semua sekali kita nak ambil. Jadi R dia pun 3. 3. Jadi kita punya 27. rumus nanti 3 kuasa
3. So berapa total dia? 27. 27. Maknanya tadi kalau kita list tadi, sepatutnya kita kena list sebanyak 27 cara. 27 kali. Yes, 27 kali. Okey. 27 tu pun tak banyak, tapi jenuh jugalah awak nak buat. Mungkin akan berlaku kesilapan bila awak dah list-list tu. So cara senang dia adalah kita terus guna rumus ini. Okey, tetapi kalau kita ada n benda tapi kita tak susun membentukkan dua huruf. Maksudnya A dengan B, B dengan C, A dengan A dengan C. Okey. Kita akan buat macam ni pula lah. N dia 3, R dia berapa? Kalau kita nak guna susunan dua huruf, 2. So R dia? 2. 2. Ya. Jadi berapa kali susunan yang kita boleh buat kalau kita pengulangan dibenarkan? So dia akan jadilah 3 kuasa 2 dapat apa 3 kuasa 2? 9. Okey, itu maksud dia. Kita bagi pada contoh lah. Ni ada example, dia bagi example the number of permutation of 3 letters PQR. Sama juga lah macam tadi. So kita guna ABC tu. So kalau kita senaraikan, inilah senarai dia. Ada 9 cara kalau kita listkan. Daripada PQR kita nak susun huruf ni termasuk dengan yang berulang sekali. Nampak tak ada QQ yang berulang tu yang ni. Dia ulang PP, dia ulang RR, dia ulang dengan Q dengan Q. Okay. Jadi totalnya kalau kita kira tadi 3 kuasa 2. 2. Kita akan dapat 9. Okay. Ini yang kita kalau kita list, yang ini kalau kita guna rumus. Okay, sekarang cuba kita buat exercise ni. Baca betul-betul soalan, cuba jawab. Ada soalan dia kata dia nak boleh repeat ataupun boleh ulang. Ada soalan dia tak nak repetition. Jadi awak kena fikir daripada banyak yang kita dah belajar tadi, yang mana kita nak guna. Okey, cuma kat sini mungkin awak tak tahu N dia berapa. Yang mana cikgu? Soalan ni. A certain password consists of 6 digits. Tu Find the 6 digit. numbers of possible ways this password can be performed. Nama and Okey, teruskan. Okey, betul. N sama dengan 6. Selalunya sebelum ni soalan tu dia senaraikan kan apakah objeknya. Sini dia tak senaraikan, dia cuma beritahu ada 6 digits. Tapi kena baca betul-betul ya. Soalan dalam PEXA ataupun soalan-soalan nanti ditanya macam ni lah. Terutama soalan yang macam last kali tu C tu.
Ni last, dah habis lah. Sebelum kita stop. Okay, saya nak sampai AB je. Apa dah buat C tu tak apalah. Tu Zan. Nombor kena reka sendiri. Dia tak minta pun kita buat. Dia nak suruh kita kira berapa bilangan yang kita boleh susun. Kalau yang PC tanya, Aminah tanya nombor kena reka sendiri ke? Itu macam seolah-olah nak tunjuk kat saya apakah password tu. Saya tak nak password tu apa dia. Saya nak berapa bilangan password. Ada yang dah percaya soalan A tu. If all the digits can be repeated. Boleh berulang. B, if no digit can be repeated. Tak boleh ulang. A, B tu kalau boleh buat, okey dah. Cuma C tu dia ada syarat sikit. Mungkin kena fikir lebih lah. Tapi saya nak A, B tu dulu. Sebab yang tu senang sikit lah. Ada yang dapat? Dah? Cikgu cuba buat. Sebab tak faham cikgu. Tak faham. Okey, yang lain yang lain macam mana? Cikgu buat dulu cikgu. Baru kami sebedek betul. Okey. Saya rasa ramai yang stuck. Okey, yang pertama dulu kita nak buat ni, kita kena tahu N dia. Berapa N dia? 6. 6. Ada N lain tak? 8. 8. Okey, ada N lain? Okey. Sekarang soalan ni baca betul-betul A certain password consists of 6 digits. Bila 6 digits tu means kena guna nombor lah kan? Nak bentukkan password 6 digits tu mesti daripada nombor. Okay. Find the number of possible ways this password can be performed if all the digits can be repeated. Okay. Soalan pertama tu dia nak suruh membentuk 6 digit. Maknanya bilangan susunan yang kita nak buat tu berapa? 6. Cikgu. Tekan lagi sekali cikgu. Betul-betul saya punya. Okey, ulang balik. Berdasarkan cerita tu dia kata assistant password consists of 6 digits. Bermaksud kita kena menyusun sebanyak berapa huruf, berapa nombor? 6 kan? Itu adalah susunan yang kita nak buat. Ada 6. Jadi 6 tu merujuk kepada N ke merujuk kepada R? N. Bukan R. N. N ke cikgu? R cikgu. N dia. Sebab kena susun 6 digit.
NN. Ah, Saya nak tanya dulu ya, bismillah. Kalau berdasarkan rumus ini tadi kan, kalau berdasarkan rumus ni ataupun berdasarkan rumus ini, saya nak tanya baliklah berdasarkan kefahaman awak. N ni apa sebenarnya? N ini? And dia Saya tak nak cari soalan ni ya, saya bukan berkaitan dengan soalan ni. Saya nak tanya secara umum. N tu apa sebenarnya? berapa nombor ada kat situ? jumlah total. Total apa? Total number of ni. Total daripada mana? Total keseluruhan benda yang kita nak susun. Susun tu. Okey. Yang asal betul tak? Asal. Benda yang asal yang kita nak ambil. Okey. R tu pula? R tu yang Berapa berapa nak combination? susun tu. Berapa yang kita nak Berapa susun kan? gabungan? Combination tu. Berapa gabungan? Tapi sebenarnya saya tak suka cerita pasal gabungan sebab gabungan tu kita masuk ke combination. Multiplication. Saya nak cakap berapa, saya sebut ialah gabungan senang nak faham kan. Tapi sebenarnya gabungan dia masuk dalam combination nanti ya. Okey, so berapa gabungan kita nak bentuk tu kan? R tu kan, contohnya kita nak menggunakan 2 nombor, so R dia 2. Kita nak susun membentuk 3 nombor, so R dia 3. Kita nak susun membentuk 4 nombor, so R dia 4. Jadi kalau kat sini, berdasarkan cerita kita ni, a certain password consists of 6 digits ni, berapa R, berapa N dia? R dia 6. 6. N dia 8. N dia 8. Mana datang 8 tu? The password can be found. Sebenarnya R dia kita tak tahu. N dia yang kita tahu. Okay. Sebenarnya semua tak tahu cikgu buat je. Sekarang orang tanya pasal password kan. Password Yes. dia punya Okay, letter sekarang tu dia bukan 8. letter sekarang ni. Dia menggunakan number. Bila dia kata 6 digits means dia punya password tu come from numbers. Bukan daripada letters, bukan daripada huruf tapi daripada nombor. Okey. Sekarang awak kena faham yang dia nak susun tu membentuk berapa gabungan. Okey, nak faham, senang faham tadi kata perkataan gabungan kan. Berapa gabungan nombor yang dia kena guna supaya dapat bentukkan satu digit? 6. 6. Bila dia kata berapa gabungan yang dia boleh buat, gabungan tu yang sebenarnya mewakili R. Jadi 6 tu adalah R sebenarnya. Gabungan yang kita nak bentukkan tu R. Contohnya kita nak susun 2 nombor, 2 huruf daripada 5. Jadi 2 gabungan 2 tu kita panggil dia sebagai R. Gabungan yang kita nak bentukkan. Yang asal tu yang 5 tu daripada asal. Okey, katakan kita pergi kepada cerita ni. Bilangan yang kita nak bentuk tu 6. Jadi R lah 6 dia. Tapi bilangan asal dia awak tahu tak? Daripada mana nak ambil supaya dapat bentuk 6 digits tu? Dah dapat jadi 10. Yes, 10. Mana datang 10 tu? Apa dia yang 10 tu? Apa nombor-nombor asal dia? Wan, apa 10 tu Wan? Apa 10 tu Wan? Awak kata 10. Apa dia? Apa dia? Jangan buat Cuba kalau senaraikan yang kawan. asal. Awak sebut 10 tu datang mana Wan? Kau main teka je. Main sebut je Wan. Okey. Nombor pada asasnya ada berapa ada berapa bilangan yang sebenar-benarnya nombor asal? 1 sampai 10. Start daripada apa? 1. Bukan 1. Sifar. 0. 1. 2. 3. Seberapa total number tu? Basic number? 10. 0, 1, 2. Yang basic 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 semua. Nombor 10, nombor 11, nombor 12, nombor 13 dah bukan dikira sebagai basic number. Itu dah dikira sebagai nombor yang terbentuk daripada yang asal ni. Jadi N yang asal sebenarnya adalah 10 daripada tu. So kita punya N sebenarnya 10. Bilangan yang kita nak ambil untuk disusun adalah 6. Okay, ini kena fikir di luar kotak sikit. Kalau dapat jawab ni IQ 120. Okay, jadi kalau kita pergi kepada soalan pertama ni, if all the digits can be repeated, boleh berulang. Formula mana kita nak guna? Kita ada ini, N kuasa R. Kita ada NPR. Yang mana? Tak ingat dah?
Kalau yang boleh diulang banyak kali, kita guna formula N kuasa R. Maksudnya 10 kuasa berapa? 6. Kuasa 6. Enam. So Dapat berapa juta. banyak kita boleh bentukkan digit password tu? 1 0 0 0 0 Kosong, Apa kosong, kosong tu? 1 6 juta. kosong 6 kosong. 1 juta. 6, 6 kosong. Kosong. So maksudnya Lima. kita ada 1 juta cara password yang kita boleh bentukkan daripada nombor 0 hingga 9 tu. Gabungan dia kita boleh bentukkan 1 juta gabungan. 1 juta password. Cara susun. Okey, itu soalan A. Soalan B, if no digit can be repeated. Maksudnya nombor tu tak boleh ulang. Kalau yang macam yang soalan A ni, maknanya kalau kita menggunakan password 0, maksudnya kita boleh guna 0, 0, 0, 0, 0. Kalau menggunakan 1, maksudnya kita boleh ulang, boleh guna 1, 1, 1, 1, 1. Okey, itu termasuk sekali yang 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, termasuk yang berulang. Tapi kalau untuk soalan B ni, nombor berulang dia tak nak. Dia cuma nak ambil nombor yang berbeza-beza saja. So, kita akan guna formula yang ini. NPR. N dia berapa? 10. 10. Bilangan susunan yang kita nak bentuk berapa digit? 6. Yang ni cuba kira. Kalau misalnya kita 1 tak 5 1 2 0 0. 10. 151200. Okey, 151200. Okey, boleh faham tak setakat ni? Saya tak faham yang 10 tu macam mana dapat. Okey, 10 tu macam mana dapat? Ni bilangan N 10 tu. Ya. Okey. Dia tak bagi tahu dekat sini dia tak bagi tahu kat sini 10 tu datang daripada mana, tapi kita kena fikir secara logik. Bila kita nak membina password 6 digit, kita kena fikir daripada asal nombor-nombor yang berkemungkinan kita boleh gunakan untuk membentuk 6 digit tu daripada nombor berapa? Kita boleh menggunakan sifar, kita boleh menggunakan nombor 1, boleh menggunakan nombor 2 sampailah kepada nombor berapa? Nombor 9. Boleh faham tak bahasa? Maksudnya nombor-nombor yang kita boleh gunakan untuk membentuk 6 digit password ni adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Okey, itu ada berapa total numbers yang asalnya? Ada 10. Kira lah 0 sampai 9 tu ada 10 number. So 10. N dia adalah 10. Dan bilangan yang kita nak bentukkan digit tu yang kita nak pilih untuk membentuk password adalah sebanyak 6. Jadi R dia adalah 6. Ini kena fikir di luar kotak. Okey, tapi saya tak nak cerita yang C tu. Kita masuk ke saya tak nak pening kepala untuk masuk ke C. Dia ada syarat kat situ. Hari Khamis saya sambung untuk C. Sambil-sambil tu awak boleh fikirkan C tu. Boleh? Boleh. Ya. So 9 kuasa Boleh kosong. cikgu sekarang dah habis ke? Dah habis dah. Fikirkan dulu yang C tu. Nanti kita bincang kelas akan datang. Okey ya. Apa cikgu? Okey. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Terima kasih juga. Right, sama. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Right, sama.